Kerjasama Teluk tegaskan sokongan terhadap Palestin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Majlis Kerjasama Teluk GCC menegaskan sokongan berterusan terhadap perjuangan Palestin. Ia turut menekankan keperluan rakyat Palestin untuk memperoleh hak sah mereka termasuk semua wilayah yang diduduki. Setiausaha Agung GCC Jassim Al-Budawi mengulangi pendirian tegas itu ketika berucap pada sesi dialog keadaan dunia Arab sempena sidang kemuncak Kerajaan Dunia 2025 di Dubai. Tegasnya lagi, isu Palestin perlu diselesaikan selaras dengan resolusi antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Beliau menggesa masyarakat antarabangsa agar menunaikan tanggungjawab mereka dalam menyokong rakyat Palestin dan menentang sebarang halangan terhadap hak mereka. Beliau turut menekankan kepentingan usaha diplomasi dan penyelesaian secara aman bagi mencapai penyelesaian menyeluruh. Ia termasuk penubuhan negara Palestin yang merdeka berasaskan sempadan Jun 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu negara serta menangani hak pelarian mengikut inisiatif keamanan Arab dan resolusi antarabangsa berkaitan. Dalam pada itu, negara GCC menegaskan rancangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ingin mengambil alih Gaza, mengancam pelaksanaan gencatan senjata yang sedia rapuh, malah mengancam kestabilan wilayah Asia Barat. Setiausaha Agung Liga Arab Ahmad Abu Al-Ghaid memberi amaran sekiranya rancangan itu diteruskan bakal membawa kesan buruk kepada kestabilan dan keamanan. Tegasnya, tindakan Trump mengisytiharkan pengambil alihan Gaza dan memaksa pemindahan lebih 2 juta penduduknya menaikkan kemarahan dunia Arab. Wakil Jordan pula menegaskan cadangan itu membawa mimpi ngeri pengusiran beramai-ramai warga Palestin dari Gaza dan tebing barat. Sementara Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi percaya pemindahan yang turut melibatkan kumpulan Hamas boleh membawa ancaman kepada Mesir. Mesir bakal menganjurkan persidangan Arab pada 27 Februari ini dan akan mengadakan perbincangan serius berkaitan pembangunan buat warga Palestin. Rancangan Trump sekaligus bakal menamatkan 2 dekad dasar yang dipegang Amerika Syarikat untuk penyelesaian 2 negara di Palestin. Turut menjalar rancangan Trump, Presiden Perancis Emmanuel Macron yang meminta masyarakat antarabangsa untuk menghormati hak rakyat Palestin untuk kekal di negara mereka. Menurut Macron, rancangan untuk membina semula Gaza tidak bermakna ia boleh dibuat sesuka hati. Jelas beliau, operasi besar-besaran yang menyasarkan orang awam bukan penyelesaian yang tepat. Sementara itu, seorang jurucakap kerajaan menyifatkan langkah demikian sebagai menggugat kestabilan di Asia Barat, walaupun Perancis dilihat menyokong Israel dalam perang bersama Hamas sejak 7 Oktober 2023. Macron tetap mengecam dasar dan tindakan secara terbuka Israel dalam operasi ketenteraannya di Gaza dan Lebanon. Perancis turut menggantung ekspor senjata kepada pasukan pertahanan Israel IDF pada Oktober 2024 dan meminta negara lain untuk mengikuti langkah berkenaan. Dalam masa sama, Tentera Negara Haram Israel telah kerahkan pasukan askar tambahan. Ia bertujuan menyambung semula pertempuran di Gaza jika Hamas gagal memenuhi tarikh akhir pada Sabtu untuk bebaskan lebih ramai tahanan. Di bawah perjanjian gencatan senjata fasa 1, Hamas setuju untuk bebaskan 3 lagi tahanan pada Sabtu ini. Bagaimanapun, Hamas umum untuk menggantung proses itu selepas rejim Zionis didakwa telah melanggar syarat-syarat perjanjian gencatan senjata. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah mengarahkan pihak tentera untuk mengerahkan askar di dalam dan sekitar Gaza. Situasi itu bakal mencetuskan semula konflik di Gaza, mengakibatkan sebahagian besar penduduknya kehilangan tempat tinggal, selain menyebabkan kekurangan bekalan makanan, air dan tempat tinggal. Dalam perkembangan lain, Trump mengumumkan beliau telah berbincang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan kedua-dua pemimpin bersetuju untuk menamatkan perang 3 tahun antara Rusia dan Ukraine. Beliau menyatakan kedua-dua pemimpin ingin menghentikan pertumpahan darah
yang telah meragut banyak nyawa. Selain itu, kedua-duanya juga bersetuju untuk bekerjasama rapat termasuk mengadakan lawatan ke negara masing-masing. Trump dan Putin turut memutuskan untuk mengarahkan pasukan masing-masing memulakan rundingan serta-merta bermula dengan menghubungi Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky bagi memaklumkan kepadanya mengenai perbincangan berkenaan. Beliau menugaskan Setiausaha Negara Marco Rubio, Pengarah CIA John Ratcliffe, Penasihat Keselamatan Negara Michael Waltz dan utusan khas Steve Witkoff untuk mengetuai rundingan bagi menamatkan konflik itu. Perbualan telefon selama 90 minit antara kedua-dua pemimpin menandakan perbincangan langsung pertama sejak Trump mengangkat sumpah sebagai Presiden pada 20 Januari lalu. Bank Dunia meramalkan ekonomi negara anggota Majlis Kerjasama Teluk GCC akan berkembang 3.4% dan 4.1% masing-masing pada 2025 dan 2026. Naib Presiden Bank Dunia bagi Rantau Timur Tengah dan Afrika Utara, Mena Osmani Dioni memberitahu walaupun prospek ekonomi keseluruhan kekal positif, trajektori pertumbuhan akan berbeza akan negara pengeluar minyak dan negara pengimport minyak. Jelasnya, negara GCC mengekalkan kedudukan ekonomi yang kukuh. Sebaliknya, negara lain di rantau tersebut terus menghadapi cabaran berkaitan konflik dan ketidakstabilan. Tambahnya, ekonomi negara Teluk mendapat manfaat daripada pelaburan besar dalam sektor bukan minyak dan ia memberi kelebihan daya saing berbanding negara yang bergelut dengan ketidakstabilan geopolitik. Dua angkasawan Amerika, Butch Wilmore dan Sunny Williams, dijangka dapat kembali ke bumi lebih awal daripada dirancang. Kedua-duanya terkandas di Stesen Angkasa Antarabangsa ISS sejak tahun lalu. Menurut NASA, misi terbabit kini dijadual dilancarkan pada 12 Mac takluk kepada kesediaan. Perubahan ini dipersetujui bersama SpaceX selepas beberapa pelarasan dibuat terhadap pelan asal. Wilmore dan Williams sepatutnya menghabiskan 8 hari di ISS. Namun mereka telah berada di sana lebih daripada 8 bulan selepas kapal angkasa Boeing Starliner alami masalah pendorongan. Misi SpaceX yang dinamakan Crew 9 telah menghantar dua angkasawan ke ISS pada September dengan 2 tempat kosong disediakan untuk Wilmore dan Williams. Namun kepulangan mereka ditangguhkan apabila Crew 10 yang dijadual mengambil alih tugas mereka tidak akan dilancar sehingga paling awal pada akhir Mac. Misi Crew 10 kini akan menggunakan kapal yang dinamakan Endurance. Kedua-dua angkasawan tersebut akan kembali ke bumi selepas tempoh penyerahan tugas selama beberapa hari. Sekurang-kurangnya 4 orang dilapor maut manakala 26 lagi cedera dalam letupan sebuah gedung beli belah di Taichung, Taiwan. Insiden dipercayai berpunca daripada kebocoran gas. Menurut laporan Central News Agency, 4 individu dipercayai tercampak keluar dari tingkap 12 gedung berkenaan di daerah Shitun. Tingkat 12 itu menempatkan medan selera dan menurut laporan ia ditutup buat sementara bagi kerja-kerja pembinaan. Biro Bomba Taichung menerima laporan mengenai letupan pada 11.33 pagi waktu tempatan sebelum segera mengerahkan pasukan serta ambulans ke lokasi kejadian. Operasi menyelamat masih giat dijalankan manakala punca letupan masih dalam siasatan. Kementerian Pengangkutan Korea Selatan akan hadkan jumlah dan jenis bateri mudah alih atau power bank yang dibenarkan dalam penerbangan. Langkah itu bagi memperkukuh peraturan keselamatan susulan kebakaran membabitkan pesawat Airbusan bulan lalu. Langkah itu akan buka kuasa mulai 1 Mac. Di bawah langkah keselamatan baru, penumpang dibenarkan membawa sehingga 5 bateri mudah alih dengan kapasiti 100 watt jam. Manakala bateri yang melebihi 160 watt jam tidak dibenarkan dibawa ke dalam pesawat. Keputusan itu dibuat sebagai usaha menangani kebimbangan mengenai kebakaran yang berisiko dicetuskan akibat alat berkenaan walaupun punca kebakaran pada pesawat Airbusan masih belum dapat disahkan.
Kebakaran itu pertama kali dikesan oleh seorang pramugari di dalam ruang atas kabin yang menempatkan bagasi. Semua penumpang di dalam pesawat berjaya dipindahkan dengan selamat. Standard penerbangan global menyatakan bateri tidak boleh diletakkan dalam ruangan kargo kerana berisiko tinggi menyebabkan kebakaran jika berlaku litar pintas akibat kerosakan atau kecacatan pembuatan. Bangkok dan kawasan sekitarnya berdepan tahap pencemaran udara yang paling buruk. Agensi Geoinformatik dan Teknologi Angkasa Thailand JITSDA melaporkan 26 wilayah di seluruh negara terdedah kepada pencemaran udara tahap merah. Menurut JITSDA, kepekatan habuk halus partikel mencatatkan bacaan berbahaya iaitu 135.1 mikrogram per meter padu. Bacaan itu jauh melebihi had selamat yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu 37.5 per meter padu. Situasi ini berisiko untuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai penyakit pernafasan. Antara kawasan yang terjejas teruk adalah Greater Bangkok yang membabitkan wilayah Samut Sakon, Samut Prakan, Nonthaburi, Pathum Thani dan Nakhon Pathom. Pihak berkuasa menasihatkan penduduk untuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Tenis terbuka Argentina, bintang Jerman Alexander Zverev kembali menemui rentak terbaik apabila menewaskan pemain Serbia Dusan Lajovic 6-4, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Pada saingan di Buenos Aires, Zverev yang juga pemain ranking kedua dunia dilihat lebih konsisten apabila meraih 6 pukulan ace berbanding 4 yang dicatatkan Lajovic. Pemain berusia 27 tahun itu nyata lebih berbahaya apabila meraih lebih 80% mata pada servis pertama. Finalis terbuka Australia itu akan berdepan pilihan kelima dari Argentina, Francisco Cerundolo, di peringkat seterusnya. Dalam aksi lain, pemain muda berusia 18 tahun dari Brazil, Joao Fonseca mengejutkan pemain tuan rumah Thomas Martin Echeverry hasil kemenangan 6-3, 6-3. Diego Schwartzman yang akan bersaing dalam kejohanan terakhirnya turut mencatat kemenangan mengatasi Nicolas Jarry 7-6, 4-6, 6-3. Bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL. Gol minit-minit akhir pemain pertahanan James Tarkowski meranapkan impian Liverpool meraih 3 mata di Goodison Park. Pertembungan yang dicemari insiden 3 layangan kad merah itu berakhir dengan keputusan seri 2-2. Pada aksi tersebut, Everton membelakan perlawanan dengan cemerlang apabila Beto menjaringkan gol pertama pada minit ke-11. Alexis McAllister menyamakan kedudukan untuk Liverpool 5 minit kemudian sebelum Mohamed Salah melebarkan jaringan 2-1 pada minit ke-73. Visual latihan penuh menjelang penutup Sukan Musim Sejuk Asia ke-9 di China mengakhiri dunia 10. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.